Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, hadirin sidang penonton berbahagia. Kita akan perdengarkan bacaan daripada adik Muhammad Zaki bin Kamaruzzaman, pelajar tahun akhir diploma robotik Politeknik Ummah. Beliau adalah mantan pelajar saya 3 tahun lepas. Jadi saya ambil kesempatan ketika beliau bercuti untuk menyimak kembali pelajaran beliau dan berkongsikan terjemahan yang beliau pernah belajar. Mudah-mudahan salah silap itu memang ada dalam pelajaran saya. Di samping saya menyimak beliau dan samping itu juga berkongsikan kepada anda tentang macam mana cara menterjemah bagi muka surat yang ke-10, ayat yang ke 62 hingga ke 8. Falyatafadhal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan orang-orang yang telah Yahudi oleh mereka dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang menyembah bintang, barang siapa telah beriman oleh ia dengan Allah dan hari yang kemudian dan telah mengerjakan oleh ia akan yang baik, maka bagi mereka ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka dan tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian kamu dan telah mengangkat oleh kami atas kamu akan bukit Tur. Ambillah oleh kamu akan apa yang telah mendatangkan oleh kami akan kamu dengan sungguh-sungguh dan ingatlah oleh kamu akan apa yang di dalamnya supaya kamu bertakwa. Thumma tawallaitum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian telah berpaling oleh kamu daripada sesudah itu. Kalaulah tidak, kurniaan Allah jikalau tidak kerana kurniaan Allah atas kamu dan rahmatnya, niscaya telah adalah kamu daripada orang-orang yang rugi. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang telah melampaui batas oleh mereka daripada kamu pada hari Sabtu, maka telah berkata oleh kami bagi kamu niscaya telah berkata oleh kami bagi mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka janji kami telah menjadikan oleh kami akan tauladan seksa bagi apa yang di hadapannya dan apa yang di belakangnya, dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa bagi kaumnya, sesungguhnya Allah yang memerintahkan akan kamu bahawa kamu menyembelih seekor lembu betina. Kamu menyembelih akan seekor lembu betina. Telah berkata oleh mereka, apakah telah kamu mengambil adakah engkau mengambil akan kami akan olok-olokkan? Telah berkata oleh ia, aku berlindung dengan Allah bahawa jadilah oleh aku jadi daripada orang-orang yang jahil.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Telah berkata oleh mereka, suruhlah oleh engkau akan kami, bagi kami akan Tuhan engkau, nescaya ia menerangkan bagi kami apakah dia. Telah berkata oleh ia berkata sesungguhnya dia adalah seekor lembu betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah oleh kamu akan apa yang kamu diperintahkan. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Telah berkata oleh mereka, suruhlah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau, nescaya ia menerangkan bagi kami apakah warnanya. Telah berkata oleh ia sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina, kuning yang sangat kuning. Oleh warnanya ia menyukakan orang-orang yang melihat. Ia menyukakan akan orang-orang yang melihat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Satu hal yang baik. Tanya bagi lagi. Semoga dia akan dapat pesan besar, memudahkan usaha dia dan dia juga telah memudahkan usaha kita dari sepanjang Ramadan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masuk hari yang ke-28 Ramadan dan cara tak langsung juga 28 hari juga kita bersiaran, kita bersama-sama memulakan pelajaran ini, memulakan satu pengalaman baru dalam hidup anda, bahawa Quran semua orang boleh menterjemahnya, semua orang boleh menguasai, mendapatkan apa yang Allah pesankan pada kita. Cuma ada orang cepat, ada orang yang perlahan sikit. Itu soal itu bukan, jangan kita pertikaikan. Itu urusan Allah. Itu kerja Allah. Allah punya kerja, jangan masuk campur. InsyaAllah Allah akan berikan kepada hamba-Nya bila sampai pada layaknya. Jangan kita paksa, jangan kita cepat kecewa dengan apa yang keputusan Allah tetapkan. Yang jelas, anda tidak pernah putus asa, anda tidak pernah putus harap pada Allah SWT.
Anda terus berusaha dan terus berusaha, insya-Allah pastikan Anda terus. Jangan berhenti separuh jalan, jangan buat satu rumusan aku tak boleh. Jangan buat satu rumusan bahawa aku dah tua. Jangan buat rumusan bahawa aku dah karat. Jangan. Saya harap anda usahakan. Kalau tak boleh, plan A, insyaAllah kita cuba plan B nanti. Mungkin, ya benar. Cara pendekatan yang saya gunakan sepanjang Ramadan ni boleh kata agak agresif. Memang, modul saya ni memang untuk modul cepat. Modul untuk 1 minggu punya pengisian. 50 jam punya waktu. Ini secara insyaAllah, mungkin anda yang tak boleh 50 jam, kita akan kecutkan dia punya jadual dia punya modul dia. InsyaAllah, jangan putus asa. Jangan cepat melatah. Yang penting, Alhamdulillah, hari ini semua dah bersedia. Apa khabar semua? Saya nak jawab salam kepada yang beri salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, soalan biasa yang saya akan tanya. Bagaimana? Gambar clear? Suara clear? Tolong komen. Harap orang Perlis, orang Thailand, Patani, Naratiwat, Kemboja, sihat. Orang Kedah, Alostar, okey. Orang Penang, balik pulau. Orang mana? Ansarus Sunnah. Saya pernah tidur di sana. Ya, Ansarus Sunnah. Kemudian apa khabar di orang di Perak, Selangor, orang di Putrajaya, Wilayah Persekutuan, Ceras, okey. Puan Hafizah, sihat, alhamdulillah. Ceras, sihat. Orang Seremban, Khabar, sihat semua. Alhamdulillah. Kemaman bagus, alhamdulillah. Apa khabar orang Melaka? Alor Gajah, Masjid Tanah, Pulau Sebang, Sungai Petai, Payung Rumput. Apa khabar? Mudah-mudahan semua sihat. Orang kampung saya, Sungai Rambai, Parit Putat, orang Muar, Tanjung Agas, Tanjung Gading. Apa khabar? Orang Johor Bahru, Taman Perling, orang di Ulu Tiram. Harap semua sihat. Orang Singapura, Batam, apa khabar? Dan Pantai Timur, Kuantan, Terengganu, Pasir Putih. Apa khabar orang Kelantan dan Sabah Sarawak, orang Kuching dan orang Kota Kinabalu. Harap semua sihat, semua bahagia, semua bersemangat untuk ikuti program hari ini yang akan kita terjemahkan ayat yang untuk 28 Ramadan, kita akan terjemahkan ayat yang 62. Semalam akhir 61, okey? InsyaAllah hari ini 62. Alhamdulillah. Sekarang jam menunjukkan 7.39. Maknanya kita ada 2 hari lagi untuk bersiaran, 2 hari lagi untuk perkongsian. Ada seorang lagi bakal yang akan terjemah nanti, insyaAllah adik Haris. Selepas adik Zaki, kemudian akan dibacakan oleh Haris Iskandar. Untuk pengetahuan anda, Zaki adalah pelajar daripada asal belajar di Sultan Hajar Kalsum, berhampiran dengan perumahan saya. Beliau memang berhajat untuk belajar dengan saya, tapi tak kesampaian. Selepas SPM ada buat program untuk musim cuti sekolah. Kesempatan itu beliau belajar hanya 2 minggu. Dan 2 minggu itu merangkumi sekitar 50 jam. Alhamdulillah. Selepas 2 minggu, baru ni kami berjumpa. Dan saya buat sedikit ulang kaji supaya menyemakkan untuk beliau mantapkan penguasaan beliau supaya ilmu itu tak akan hilang. Baik, hadirin berbahagia. Anda juga, insyaAllah, sepanjang Ramadan ni kita cuba buat dalam 30-45 jam. 45 jam yang kita akan tempuh ini. Ada baki 2 hari lagi, 2 pertemuan lagi, insyaAllah. Itu merangkumi 45 jam. Tolak perkara-perkara yang tak mukadimah apa sekian-sekian dalam 40 jam, alhamdulillah, satu yang besar.
Anda boleh ulang-ulangkan. Ada 30 rakaman tu. Alhamdulillah. Ambillah. Anda pilihlah. Buat kajian, buatlah sedikit kerja rumah supaya anda mantap dalam ilmu. InsyaAllah kita akan lanjut selepas hari raya nanti. Untuk hari ini kita akan masuk kepada ayat 62. Tapi sebelum tu kita ulang sama-sama terjemahan surah Al-Fatihah. Ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Sekarang saya akan tukar kamera ke skrin untuk anda sama-sama menyemak ayat yang ke-61. Sebagai ulang kaji ayat semalam, mungkin saya agak laju kerana nak menghabiskan masa. Tapi saya akan ulang sekali lagi untuk anda buat semakan. Ikut saya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Sekali-kali tidak kami sabar atas makanan yang satu. Fad'u lana rabbaka. Maka serulah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nescaya, jangan lupa tambah nescaya. Tolong beritahu saya sebelum kita lanjutkan lagi. Saya nak tengok sejauh mana anda ingat pesanan saya. Macam mana nak tahu tanda nescaya ni? Tolong beritahu saya. Berikan jawapan sekarang juga. Tolong berikan komen. Macam mana nak tahu tanda nescaya tu? Apa jawapan anda sekarang? Ingat lagi tak apa yang saya beritahu semalam, kemarin dulu, beberapa hari dulu saya beritahu nescaya? Yang kita namakan jawab talabi ni. Apa tanda dia? Tanda nescaya ni nak tahu juga ni. Tolong beritahu. Ni tanda pertama. Dia ada 3 tanda. Baru satu tanda ni. Kita belajar satu dulu. Kalau satu tak selesai, saya tak akan tambah yang kedua. Tolong beritahu. 10 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda dhammah di hujung. Tak ada dhammah pun. Yukhrij tak ada pun. Puan Zarina Hamzah. Ada tanda dhammah. Tak ada dhammah. Tanda sukun tu. Tak ada dhammah pun. Bukan yukhriju. Kalau yukhriju, banyak semua kena tambah nescaya ni. Tanda sukun akhir huruf. Masya Allah. Ahsanti. Puan Faridah Dol. Sukun. Jo Maladi. Ahsanta. Silap sukun. Silap tak apa. Tahniah. Hak ni yang saya nak tahu. Biasa kita silap tu bukan satu yang baik. Silap tu akan beri kesan yang mendalam. Kita akan ingat sampai bila-bila. Tanda. Saya pasal awak tidak boleh tukar utara ni. Sukun pada fi'il mudhari' ada tanda. Ya. Masya Allah. Huruf akhir sukun. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Tanda sukun. Raziah Man. Alhamdulillah. Bagus. Yukhrij. Antara tanda. Tapi ada syarat-syarat lain ya. Ini antara pedoman semua. Yukhrij tambah. Nescaya. Ia keluarkan.
Dia keluarkan bagi kami daripada apa yang tumbitul ardu min baqliha. Ia menumbuhkan oleh bumi daripada sayur-sayurannya dan timun-timunnya dan kacang bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya. Fumiha ni ada juga terjemahan kata gandumnya. Fumiha ada yang terjemahkan fumi gandum hanya dan ada juga terjemahan mengatakan fumi bawang putih. Tuan Haji Ramli baru masuk. Tak apa, Tuan Haji Ramli. Kemas noh. Bukan fi'il majhul. Dia bukan majhul Puan Zarina. Dia bukan fi'il majhul. Fi'il majhul syarat pertama baris dhammah. Betul, memenuhi syarat pertama. Tapi syarat kedua tak memenuhi. Ra tu baris kasrah. Kalau majhul, ain fi'il mesti baris fathah. Saya ulang lagi. Syarat fi'il majhul, huruf pertama baris dhammah, ain fi'il baris fathah. Bagi fi'il mudhari'. Bagi fi'il mudhari' majhul, tanda dia huruf pertama baris dhammah dan ain fi'il baris fathah. Itu dia punya formula untuk fi'il mudhari' majhul. Sementara fi'il madhi majhul, formula dia dhammah awaluhu dan didammahkan awalnya wa kusira dan dikasrahkan ma qabla akhir. Ain fi'il dikasrahkan. Okey, ain fi'il baris kasrah. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari' ain fi'il baris fathah. Yang beza ain fi'il saja. Sebab itu kalau tak kenal fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, kita bermasalah nanti kalau kita nak terjemahkan. Begitu je lafaz tunbitu, ia menumbuhkan. Ini bukan fi'il majhul. Ini fi'il mudhari' maklub lagi. Sebab ain fi'il baris kasrah. Tunbitu. Kalau tunbatu baru, ia ditumbuhkan. Tunbitu, ia menumbuhkan. Okey. Oleh bumi daripada sayur-sayurannya dan timun-timunnya, daripada timun-timunnya, ya, sayur-sayurannya dan timun-timunnya dan bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Satu jumlah. Telah berkata oleh ia, adakah kamu minta tukarkan akan yang dia adalah lebih rendah dengan yang dia adalah lebih baik? Ihbitu misran. Satu jumlah. Berangkat turunlah oleh kamu akan satu negeri. Fa inna lakum ma sa'altum. Maka sesungguhnya bagi kamu ada apa yang telah minta oleh kamu. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Dan telah ditimpakan akan ia, telah ditimpakan. Ia tak perlu sebab ada naib fa'il yang zahir. Ini bukan fa'il madhi majhul. Dumma awaluhu, didammahkan awalnya, wa kusira, dan dikasrahkan ma qabla akhir, apa yang sebelumnya. Nampak? Fi'il madhi majhul. Ain fi'il baris kasrah. Kalau mudhari' majhul, ain fi'il baris fathah. Pertama memang baris dhammah. Wa duribat alaihimuz zillah, dan telah ditimpakan atas mereka akan kehinaan dan kepapaan. Satu lagi soalan saya nak tanya. Sebelum ni saya dah beritahu, sebutkan. Darabah ni dia banyak, dia boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Darabah asal pukul. Darabah juga, sebelum ni kita, innallaha la yastahi an yadriba. Kita terjemahkan, ia mencontohkan. Kenapa sini tak ada terjemah? Dan telah dicontohkan akan ia. Kenapa telah ditimpa? Kenapa dia boleh bertukar ditimpa? Tolong beritahu, apakah tanda menyebabkan duriba tu bertukar kepada timpa? Tolong maklumkan saya. Ia menumbuhkan. Ya, ia menumbuhkan. Duribat. Duribat. Pandai Ustaz cakap utara. Saya ni nyaris nak jadi orang utara. Ada huruf jar. Ala ahsanti. Masya Allah. Puan Hafizah. Betul. Selepasnya ada ala. Ada huruf. Betul ke Ain? Ada huruf jar. Masya Allah. Abdullah. Nur Hafiz. Ada huruf jar. Ahsanta. Masya Allah. Bagus semua. Maknanya anda ingat. Jaga-jaga huruf jar ni. Dia akan mempengaruhi makna. Ishtara beli. Bila ada huruf jar bi. Dia bertukar jadi apa? Jual. Darabah pukul, bila ada huruf jar ala, timpa. Dan ada beberapa perkataan lain lagi, insyaAllah kita jumpa. Kita akan bincang. Raghibah, suka. Dia akan bertukar jadi benci, bila ada an, ada huruf jar. 180 darjah. Depan ada huruf ala, betul. Hajah Wardah Abdul Halim, betul. Alhamdulillah.
Ada Allah. Alhamdulillah, bagus. Tahniah semua. Tahniah, anda benar-benar menguasai sistem. Dan anda terlalu orang yang sangat prihatin, sangat halus jiwanya. Rakhisun. Alhamdulillah. Harisun bukan. Harisun, sorry. Harisun alaikum. Okey. Zillatu wal maskanah. Akan, jangan lupa tambah. Akan. Sebab nama dia naibul fa'il. Naib fa'il. Asal maf'ul bih. Dia ambil alih tempat fa'il, maka baris pun kena berubah juga. Fa'il biasa baris dhammah. Dia ganti tempat fa'il, maka baris dhammah. Cara terjemah tetap tambahkan. Akan kehinaan dan maskanah, kepapaan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan telah kembali oleh mereka dengan kemurkaan daripada Allah. Zalika, yang demikian itu, sebab dengan sebab annahum, bahusanya mereka, kanu, adalah mereka, yakfuruna bi ayatillah, mereka engkar dengan atau akan beberapa ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyina, dan mereka membunuh akan nabi-nabi. Tolong beritahu saya, akan nabi-nabi, apa tanda dia? Ini maf'ul bih. An-nabiyina, akan nabi-nabi. Tolong beritahu saya, apa tanda dia dan kenapa tanda dia begitu? Sebab apa alasan dia? Kalau baris fathah, berarti dia isim mufrad atau jamak taksir. Kalau baris kasrah, berarti dia jamak muannas salim. Kalau dengan huruf ya, berarti isim musanna dan jamak muzakkar salim. Kalau huruf alif, berarti asmaul khamsah. So, jawapan dia, nabiyina. Apakah tanda dia? Dan apa alasan dia? Tolong jawab sekarang juga. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan bukan yang benar. Apakah tanda dia? Tolong jawab sekarang. 10 minit dari sekarang, 10 minit plus 10 saat dari sekarang. Dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan bukan yang benar. Apakah tanda dia? Ada huruf, ada ya, jamak muzakkar salim. Ya, dia mulhaq jamak. Istilah mulhaq tu, mulhaq menyerupai jamak muzakkar salim. Dia bukan isim, bukan daripada isim mushtaq. Jamak muzakkar salim saya rasa isim mushtaq, tapi dia isim jamid. Dia jamak muzakkar salim tapi daripada isim jamid. Ustaz ni ada pula istilah jamid mushtaq ni macam mana ni Ustaz? InsyaAllah sikit-sikit je belajar tu. Kita selesai buat wazan tu, selesai banyak hal kita akan selesai. InsyaAllah. Semalam ada orang belajar yang beritahu apa, innallaha jami'ul munafikin. Surah apa semalam? Sungguhnya Allah adalah yang menghimpunkan. Ada yang terjemahkan fi'il madhi, dia bukan fi'il madhi. Jami'u, asalnya jami'un, yang mengumpulkan, isim fa'il tapi oleh kerana dia jadi mudhaf, nun dihilang. Jami'ul munafikin. Adalah, jangan lupa tambah. InsyaAllah benda tu kita, Quran seronok, kita bacalah banyak kali. Banyak benda yang kita akan dapat jumpa. Percayalah, seronok. Alhamdulillah, semua jawab dengan betul. Jamak muzakkar salim. Tapi jangan lupa ada tambah mulhaq. Mulhaq jamak muzakkar salim. Lafaz mulhaq tu kena jaga. Mim, lam, ha, qaf. Mulhaqun. Okey, Alhamdulillah. Saya sambung sekali lagi. Teruskan, dzalika bima asaw. Yang demikian itu dengan sebab. Ya. Apa yang telah adalah. Asaw telah durhaka oleh mereka. Asaw je kata dasar dia. Tolong beritahu asaw, mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il. Malam lupa nak tanya. Tolong beritahu. Mana fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Asaw telah durhaka oleh mereka. Asaw telah durhaka oleh mereka. Tolong jelaskan mana fa'il. Ya, jamak muzakkar salim. Masya-Allah, semua dapat jawapan betul lah ini. Alhamdulillah. Insya-Allah hari ini ada banyak benda yang menarik lagi. Setiap kali pertemuan ada menarik. Quran ni tak pernah kita bacalah. Ulang 2-3 kali pun ada menarik keluar. Ada je benda yang tu. Ada sod iya. Apa? Ain sod iya. Masya Allah. Ain sod iya. Masya Allah. Ahsan tuma. Puan Zarina, Puan Hazrin, betul.
Ada ain sod ya, masya-Allah. Ahsan. Nampak ada huruf ilat fi'il sakit. Ini bukan fi'il sihat. Kata dasarnya ain sod ya, maksiat. Telah maksiat oleh mereka. Mana maksiat apa? Kita bermaksiat ni kita dah bengkok makna dia kona lain Ain sod ya. Fa fi'il dia ain fi'il dia sod, lam fi'il dia ya. Maksud telah derhaka oleh mereka. Kalau asayu asalnya, asayu ya tu dia buangkan. Dia buang ya tu berat untuk disebut disiqal, maka dibuangkan ya tu jadi asau. Telah derhaka oleh mereka. Telah derhaka oleh mereka. Wa kanu, dan adalah mereka ya'tadun. Mereka melampaui batas. Dan ya'tadun fa fi'il dia ain. Ain fi'il dia dal. Ta tu tambahan. Ta tu bukan ain fi'il dal, dan lam fi'il dia ya. Ain dal ya. Ada huruf ilat juga tu. Ini fi'il sakit juga. Maka sebab itu semalam saya laju saja. Saya tak sentuh sangat. Alhamdulillah. Telah pun kita bincangkan semalam. Hari ini terus kepada ayat yang ke-62. Ayat yang telah dibacakan oleh adik Muhammad Zaki. Okey. Sila perhatikan. Ini insyaAllah semua dah tahu ni. Inna, sesungguhnya. Huruf nasih. Dia memansuhkan asal mubtada'. Bila masuk inna, mubtada' tu berubah nama jadi isim inna. Apa ni ustaz? Tak ajar tapi sebut. Tak apa, dengar dulu. Sabar. Sabar. Yang baru dengar, simpan dulu. Tahan. Walaupun pedih, sabar. Sesungguhnya, orang-orang yang isim mausul. Tak jelas tanpa ada silah mausul. Maka, amanu, silah mausul bagi allazina. Ini silah mausul. Sab jumlah. Baik. Sebenarnya nak menegaskan allazina saja. Wa dan huruf ataf. Dia menyambungkan antara allazina yang pertama dengan allazina yang kedua ni. Dia relate pada ni allazina, okey? Allazina. Saya warnakanlah. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman oleh mereka, dan orang-orang yang atau lagi allazina lagi, orang-orang yang hadu, telah Yahudi oleh mereka. Dua ni sebab pakai isim mausul kena ada silah mausul. Hadu, telah Yahudi oleh mereka. Silah mausul. Hadu. Kita akan jumpa nanti Hudan. Hudan maknanya apa? Apa makna hudan? Hudan makna hudan. Berbeza dengan hudan. Bunyi sama, tapi panjang. Hudan dengan hudan. Nanti kita jumpa dia. Wallazi apa ya apa Hudan wan nasara. Hudan orang-orang Yahudi. Hudan orang-orang Yahudi. Kalau hudan petunjuk. Hudan orang-orang Yahudi. Hudan petunjuk. Hadu, kata dasar dia ha, waw, dal. Fa fi'il dia ha, ain fi'il dia waw, lam fi'il dal. Hadu, telah beragama Yahudi. Terjemahan telah beragama Yahudi oleh mereka. Saya buka dalam i'rab, dia kata ni dalam tafsir juga tadayyanu, telah beragama. Hudan mana? Telah beragama oleh mereka. Melibatkan agama. Ya. Ni silah mausul. Ada fi'il dan ada fa'il. Waw dan. Semalam tanya, kenapa fi'il? Betul atau isim lah ni?
Dia bukan ataf isim antara apa? Dia bukan ataf fi'il dengan isim. Dia ataf antara isim dengan isim. Makrifah dengan makrifah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani. Sesungguhnya orang-orang yang, dan sesungguhnya orang-orang yang, dan sesungguhnya orang-orang Nasrani. Ini ataf ni semua. Wasabi'ina, dan sesungguhnya orang-orang yang menyembah bintang. Ini sebenarnya ataf ni. Dia bukan ataf sepertinya duduk sebelah je. Kadang-kadang dia punya ataf tu kembali kepada isim sama isim. Ini silah mausul dia jumlah kecil, jumlah yang dia punya sub jumlah dia tak masuk. Tak boleh dikaitkan tu, okey? Itu penting kena ambil kira hal-hal ni semua. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman oleh mereka, dan sesungguhnya orang-orang yang telah Yahudi oleh mereka, dan sesungguhnya bukan orang yang telah Nasrani oleh mereka, ini tak ada. Dia terus isim. Orang-orang Nasrani dan orang-orang yang menyembah bintang. Man, barang siapa. Macam mana nak tu man? Kadang orang yang, Ustaz. Kadang man siapakah. Kadang man tiada siapa. Ni man barang siapa. Man ada 4 makna man ni. Yang kita tahu man orang yang satu kan. Ini man barang siapa. Nak tahu tak makna dia? Macam mana nak tahu dia? Man barang siapa? Man barang siapa, pertama di awal jumlah. Kemudian di tengah-tengah dia ada fa. Nampak ada fa. Ini tanda antara panduan yang kita ambil kira. Barang siapa. Man barang siapa. Kalau man siapakah pertanyaan? Man barang siapa ni isim syarat atau adat syarti. Syarat. Barang siapa belajar bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih hasilnya. Barang siapa yang menggunakan kesempatan sepanjang Ramadan ini bersama Ustaz Muzakir untuk belajar harfiah, maka, dia mesti ada maka. Bahasa kita pun begitu juga. Fa ni nama fa rabitah, fa pengikat. Dia mengikat antara dua jumlah. Syarat dia mesti ada man barang siapa. Ada kata syarat, ada isim syarat atau kadang-kadang ada huruf syarat. Isim syarat dan huruf syarat ni kita gabungkan dalam satu kumpulan. Nama dia adatu syarti atau adawatu syarti. Adawatu syarti, alat-alat syarat. Man barang siapa. In jika. Dan adatu syarti ni kita akan kumpulkan dua kumpulan. Satu yang bekerja, satu tak bekerja. InsyaAllah, sabar dulu. Saya akan detailkan, nanti saya bagi nota. Okey. Ini tak ada dalam nota buku. Ini advance punya perbincangannya. Nanti dulu. Cuma saya cerita je. Baik. Barang siapa? Cuma yang saya nak cerita, anda ambil perhatian. Nak tahu man barang siapa, biasa tengah-tengah ada huruf fa. Panjangnya tengah, Ustaz. Ya, panjang. Cerita dia tak habis. Barang siapa telah beriman oleh ia dengan Allah dan hari kemudian. Dan ada dan lagi. Kalau ada banyak dan lagi panjang lagi. Dan ni dia menyambungkan antara isim dengan isim, antara jumlah dengan jumlah. Antara madi dengan madi, antara mudhari' dengan mudhari'. Jumlah fi'liyah madi dengan jumlah fi'liyah madi. Jumlah fi'liyah mudhari' dengan jumlah fi'liyah mudhari'. Amar dengan amar. Ma'rifah dengan ma'rifah. Nakirah dengan nakirah. Kasrah dengan kasrah. Ya, nampak? Itu kerja huruf ataf. Dia menyambung bilangan dia, jenis dia, semua ambil kira. Baik, barang siapa amanah fi'il madi telah beriman oleh ia. Ada fi'il madi, ada fa'il. Sebab fi'il madi maklum. Telah beriman oleh ia. Dan fa'il dia mana? Dhamir mustatir, jawazan. Telah beriman oleh ia. Penting tambah oleh tu, kita tahu. Tambah dia. Dia muzakkar, dia muannas. Ya, dia muzakkar. Macam mana dia muannas? Amanat. Fi'il ni bukan 3 huruf, fi'il ni 4 huruf. Walaupun fa fi'il dia huruf hamzah, ain fi'il dia huruf mim, dan lam fi'il dia huruf nun. Dan hamzah yang pertama tu tambahan. Asal 2 hamzah tu. Hamzah. Bila 2 hamzah bertemu, hamzah kedua bertukar jadi huruf mad. Mad badal Itu yang jadi amanah, telah beriman oleh ia. Asalnya aminah. Kalau 3 huruf aminah, wazan fa'ilah, aminah ya'manu. Okey. Aminah wazan nombor 4.
Amina ya'manu telah aman ia. Aminah telah aman oleh ia. Kalau amanah telah beriman oleh ia. Orang yang beriman adalah orang yang aman. Macam walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi faulaika humul amnu. Orang itu untuk mereka ada keamanan. Nampak? Ada keamanan. Iman dan aman kata dasar sama. Baik, barang siapa telah beriman oleh ia dengan Allah murakab jari. Nampak satu jumlah fi'liyah. Bermula daripada amanah. Bermula daripada amanah ni satu jumlah fi'liyah. Dia ada murakab jari. Jumlah fi'liyah. Dalam dia ada murakab jari billahi. Dalam dia ada murakab al-yaumil akhir. Waw ni huruf ataf. Dia menyambungkan dengan antara Allahi dengan al-yaumi. Allahi dan al-yaumi. Al-yaumil akhir ni murakab apa ni? Tolong jawab. Al-yaumil akhiri. Tolong beri jawapan. Murakab apa nama dia? Kita tahu. Murakabat. Ungkapan-ungkapan dalam Quran ni kita bahagikan kepada dua. Pertama, bentuk tam. Sempurna. Sempurna itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah berarti ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Kan ada maf'ulun bih. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada' khabar. Jumlah ismiyah insya-Allah kita akan belajar nanti, sabar. Tapi ada satu jumlah yang murakab nakis yang kurang. Murakab nakis. Murakab nakis ni dia ada 3 yang popular ni. Murakab jari, murakab idhafi dan murakab tausifi. Murakab isyari tak popular sangat, tak banyak. Apakah murakab al-yaumil akhir? Banyak murakab idhafi. Murakab idhafi. Banyak idhafi ya. Macam apa tadi idhafi? Nampak ni? Dah terlepas. Cik Walid idhafi. Doktor idhafi. Murakab idhafi Hazrin. Orang Pening. Murakab tausifi. Puan Zarina Hamzah. Ahsanti. Masya Allah. Orang Kuantan. Yati Harun. Masya Allah. Ni anak murid. Anak murid saya ni. Kecucu ni. Puan Yati ni. Ya. Anak murid Makcu ni. Murakab tausifi. Ahsanti. Farida Dul. Murakab tausifi. Masya Allah. Ahsanti. Azimah. Murakab tausifi. Farida. Salim. Murakab idhafi. Narafizah Samsudin. Bukan idhafi. Tausifi. Ya, tausifi. Radhiyallahu. Masya Allah. Murakab tausifi. Kalau murakab idhafi berarti ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu syarat mudhaf? Dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Tapi ni ada al-yaumi. Ada alif lam. Confirm bukan mudhaf. Murakab idhafi. Fauziah Suri. Bukan. Mudhaf dan mudhaf ilaih mesti syarat mudhaf tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Sekarang ni al-yaumi ada alif lam, al-akhiri ada alif lam. Pesan saya awal-awal dulu masa belajar surah Fatihah dulu. Cuba semak pada video yang pertama. Masa kita terjemah a'udzu, aku berlindung, bi dengan Allahi Allah, min daripada asyaitani, syaitan. Saya beritahu, kan syaitan jangan sebut syaitan ni. Mesti ada alif lam. Asyaitani. Bukan saja-saja saya sebut semua. Pertama nak tegaskan itu makrifah ke nakirah. Nanti kita sebut mudhaf tu. Mudhaf tak ada alif lam. Mana mudhaf ilaih dia? Mudhaf ilaih boleh kadang-kadang ada alif lam, boleh ada tanwin. Mudhaf ilaih tu. Tapi ni yang penting. Dia punya clue tu. Al-yaumi al-akhiri. Ni bukan mudhaf. Bukan mudhaf ilaih atau ni kita namakan sifat mausuf. Mana sifat dia? Sifat kat belakang. Macam mana? Cakap Melayu pun sifat di belakang. Sama-sama ada alif lam dan sama-sama tanwin. Kalau yaumin akhirin. Kalau tak ada tanwin ada alif lam. Al-yaumi al-akhiri. Dan hari yang kemudian. Nampak tambahan yang pada sifat. Al-akhiri kita namakan sifat dan al-yaumi kita namakan mausuf. Sifat mausuf. Atau ada istilah lain dalam kitab Matan Ajrumiyah dikatakan al-akhiri na'at. Al-yaumi itu
man'ut. Al-yawm ni nama dia man'ut, yang diikuti. Na'at man'ut, sifat mausuf. Sifat mausuf yang disifatkan. Okey. Atau istilah yang terkini kita namakan al-murakkab tausifi. Pensifatan. Maksud tausifi ni bentuk penyifatan, pensifatan. Alhamdulillah. Boleh? Ada alif lam, jumpa alif lam. Jadi murakkab tausifi. Kalau tanwin pun sama-sama tanwin. Dan cara terjemah penting. Hari yang kemudian. Wa amila salihan. Waw dan huruf ataf. Huruf ataf ni menyambungkan antara amanah. Dia menyambungkan antara amanah dengan amilah. Dia menyambungkan antara amanah dengan amilah. Fi'il madhi dan fi'il madhi. Telah beriman oleh ia dan telah mengerjakan oleh ia. Kerana mula fi'il mesti ada murakkab jari, kadang-kadang ada maf'ulun bih. Pelengkap bagi satu-satu jumlah fi'liyah, fi'il mesti ada dulu. Lepas tu fa'il. Sama ada fa'il dia dhamir ke ataupun zahir. Kemudian tu ada tambahan murakkab jari, kadang murakkab tausifi. Bahawa ayat tu lagi cantik lagi. Kadang-kadang tak ada pun semua. Murakkab jari tak ada, murakkab tausifi tak ada. Fi'il dengan fa'il lah. Itu minima. Minima mesti ada. Tapi kadang-kadang ada maf'ulun bih macam ni. Salihan, ni maf'ulun bih. Dia punya objek. Cara terjemah tambah akan yang baik. Asalnya ada dia ni jadi sifat ni sebenarnya. Salihan ni. Sifat kepada maksud dia amalan salihan asalnya. Maf'ul bih dia sebenarnya ada amalan. Itu dah setengah tafsir kan. Wa amila amalan salihan maksudnya. Dan telah mengerjakan oleh ia akan amal yang baik. Itu. Ada maf'ul bih. Ada maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak. Telah mengerjakan oleh ia akan pekerjaan yang baik. Cuma ada amalan ada dia punya maf'ul mutlak. Maf'ul yang mahzuf. Asalnya ada ain, mim, ada amalan. Wa amila amalan. Dan telah mengerjakan oleh ia akan amalan yang baik. Itu sebenarnya amalan ni dia mahzuf ni ada juga yang tu. Tapi oleh kerana tak ada kita abaikan. Amalan ni dia mahzuf telah mengerjakan oleh ia akan yang baik Ada juga yang mentafsirkan ada amalan. Telah mengerjakan oleh ia akan pekerjaan yang baik. Amalan cakap Arab, kita Melayu pun sebut amalan kan. Pekerjaan, okey. Perbuatan. Perlakuan. Salihan yang baik. Jami'an yang mengumpulkan. Malikan yang menjadikan. Kalau jamak dia, tolong buat orang-orang yang baik. Tolong tukarkan menjadi jamak dia. Amalan, perbuatan, salihan yang baik. Cuba tukar jamak. Tolong tukar sekarang juga. Al-akhirat. Okey. Tolong tukar ke persalihan jamak dia. Boleh tukar jamak tak? Tolong 10 minit dari 10 minit, 10 saat dari sekarang. 10 detik dari sekarang. 8 suku. Ini sekejap 8 suku. Tinggal 40 minit lagi. Dan telah mengerjakan oleh ia akan amalan yang baik. Tukar jamak. Tukar kepada jamak. Macam mana? Tolong tukar. Ada 67 penonton sekarang ni. Tahniah kerana anda terus setia bersama saya walaupun sampai ke penghujung akhir Ramadan ini. Ada orang makin hujung ni makin sibuk ni. Orang ni 9 nak mantai ni. Ni berapa hari ni? 2 hari lagi nak mantai. Ada solihun. Nah tak ada ke? Jo. Solihun. Solihun kalau tanwin di hujung. Boleh juga. Bunyi macam sama. Kalau tulis Arab. Bunyi Melayu. Solihun. Hanun depan hun ke? Hawaunun. Solihuna. Solihun. Solihuna. Kalau kita solihun. Macam ni pun solihun juga. Ini susah tulis Melayu ni.
kita ada pelbagai apa? Banyak persepsi kita. Ini pun solihun juga. Solihan, solihin. Solihuna. Saya tu pun. Solihuna. Nah, kena penting tu. Solihun. Itu simple je. Solihuna. Dengan saya ni kadang solihun saya nak macam ni. Ada kebarangkalian yang boleh melencong ke lain maksud nanti. Harfiah ni menjadikan kita lebih seorang yang teliti. Kita akan banyak persepsi yang berbeza nanti kalau kita salah beri jawapan. Solihuna. Kalau solihun, simple je. Ini pun solihun juga. Solihu. Ini pun solihuna. Solihun, kalau wakaf solihun ya. Solihun, hu panjang. Beza tulis Arab dengan tulis Melayu ni. Dulu saya tak pandai tulis Arab juga. Tulis Melayu juga, tapi paksakan diri. Tulis Arab, paksakan juga. Bagi solihuna, masya-Allah, Puan Zawiyah. Solihuna, ada hu panjang dua baru. Tak ada sikit lah masuk. Kita Rumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Solihuna. Itu jamak muzakkar salim. Cara terjemah dia kena jangan lupa sebut orang-orang yang. Orang-orang yang. Jamak muzakkar salim. Isim ini dia bina daripada sod, fa fi'il, sod, lam, ha. Daripada fi'il salaha. Salaha. Salaha yaslihu. Saluha pun ada juga. Salaha yaslihu. Baik, teruskan lagi. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Satu jumlah. Ismiyah. Maka lahum bagi mereka. Sekarang jumlah ismiyah ni. Jumlah ismiyah Ustaz tak ajar macam mana Ustaz? Saya bagi panduan. Kalau jumlah ismiyah bermula dengan isim saja, kemudian disambung isim dan isim tu baris akhir baris dhammah, tambah adalah. Kalau jumlah ismiyah mula dengan isim. Tapi sekarang ni jumlah ismiyah ni mula dengan huruf jar. Mula dengan huruf jar. Nampak huruf jar ni lam bagi. Maka ni huruf fa tu huruf penyambung, dia sendi antara jumlah dengan jumlah. Yang kita nak kira mula daripada lahum ni. Murakab jari. Kalau mula dengan murakab jari saja, jaga-jaga. Kalau mula dengan murakab jari, jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari. Mula dengan murakab jari saja. Kemudian tengok isim yang baris akhir baris dhammah. Tengok isim yang baris akhir di baris dhammah. Ada ajru yang baris dhammah nampak? Ajru saya yang baris dhammah ni. Ajru. Ajru maksudnya ganjaran. Ajru maknanya ganjaran. Kalau jumlah ismiyah yang bermula dengan murakab jari, iaitu huruf jar dengan isim ataupun kita namakan jar wa majrur. Kemudian diikuti ada isim baris dhammah di ujung. Pada isim tersebut, pada terjemahan dia, bila terjemah jangan lupa tambah ada. Sendikan tambahan ada. Bila tambahan ada, dia merujuk kepada mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Sepatutnya mubtada ke depan. Tapi dia letaknya di belakang. Habis khabarnya, dia khabar pergi ke depan pula. Dia terbalik. Dia menyongsang. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Cara terjemah, jangan lupa tambahan ada. Macam mana nak kenal tu? Tak apa-apa nanti dulu. Yang penting saya nak tambahan ada tu kena ada. Kena ambil kira. Cara nak tambah, tengok awal ayat tu ada murakab jari tak? Ini semua kita dah belajar. Ada murakab jari ya. Ajruhum, ada ganjaran mereka. Mudhaf ilaih. Ajru tu mudhaf. Nampak tak ada alif lam, tak ada tanwin? Murakab idhafi. Maka bagi mereka ada ganjaran mereka. Inda, di sisi, zaraf.
Inda, di sisi. Rabbihim, Tuhan mereka. Dan inda ni mudhaf. Rabbi mudhaf ilaih. Rabbi mudhaf ilaih bagi inda. Dan Rabbi ni tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Berarti dia mudhaf pula kepada him. Tiga-tiga kalimah ni isim. Belaka ni. Dia bersandaran ke semuanya. Tiga-tiga ni. Di sisi Tuhan mereka. Maka untuk mereka, bagi mereka, milik mereka, ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Full stop. Satu jumlah. Wala khawfun alaihim. Dan tiada ketakutan atas mereka. Jumlah ismiyah. Khawfun tu mubtada'. Cuma mubtada' dia nakirah. Biasa mubtada' mesti marifah. Ada bahasan dia. Tinggalkan dulu. Sebab jumlah ismiyah kita belum berapa. Kita belum detailkan lagi. InsyaAllah. Sekarang ni saya tak nak tambah dulu. Saya nak anda menguasai apa yang kita dah belajar. Dan tiada ketakutan atas mereka. Tiada ketakutan atas mereka. Alaihim, atas mereka murakab jari. Walahum yahzanun. Juga jumlah ismiyah. Walahum yahzanun. Dan waw huruf. La, tidak. La nafi. La nafiyah. La, tidak. Hum, mereka. Isim. Bila kepala ayat isimnya, berarti jumlah ismiyah. Yahzanuna fi'al mudhari'. Yahzanuna fi'al mudhari'. Mereka berduka cita. Fi'il dan fa'il satu jumlah. Fi'il berduka cita. Siapa fa'il dia? Mereka. Mereka tu adalah fa'il dia. Tolong beritahu saya mana fa'il dia? Tolong beritahu dia, saya manakah fa'il yahzanuna ni? Tolong beritahu. Zahir ke dhamir? Tolong jawab soalan saya sekarang. Saya nak jawapannya sekarang. Yahzanuna jumlah fi'liah dia. Fa'il dia mana? Zahir atau dhamir? A. Zahir. B. Dhamir. Manakah fa'il dia? Zahir ke dhamir? Ramai yang masih keliru lagi ni. Fa'il zahir dengan fa'il dhamir ni. Mana fa'il dia ni? Bila ada fa'il dhamir, mustatir. Macu ni nak kena, macam mana Tok Guru ni nak kena beritahu ni, dhamir mustatir. Kalau mustatir tak nampak. Mana waw jamaah? Bukan waw. Kalau dhamir baris puan Yati. Bukan mustatir. Mustatir tak nampak. Waw jamaah tu nampak dhamir baris, bukan dhamir mustatir. Dhamir waw jamaah ya. Kalau dhamir baris nampak, nampak mesti mana dia nampak dia. Kalau dhamir mustatir tak nampak, tak boleh cerita lah waw jamaah. Dhamir mustatir, dhamir yang tak nampak. Waw jamaah. Silap lah Ustaz. Patut mutasil lah. Silap je. Okey, tak apa. Alhamdulillah. B. Okey, Islam muda. Okay. Dhamir. Dhamir nampak. Bila nampak ada dua jenis. Kalau nampak ada dua jenis. Munfasil ke muttasil. Kalau mustatir dah nampak. Tak nampak dah habis. Pusat. Wujuban ke jawazan. Kalau mustatir kena ada. Wujuban ke jawazan. Itu dia punya part dia. Masuk pintu mustatir saja. Adalah cerita wujuban atau jawazan. Tapi kalau dhamir baris. Munfasil ke muttasil. Dan dhamir ni muttasil. Bersambung. Bersambung dalam fi'il tu. Apa dhamir dia nampak? Waw jamaah. Dan waw jamaah inilah fa'il dia. Fa'il bentuk dhamir. Kita belajar dhamir sebelum ni. Bukan nak beritahu fa'il. Fa'il dia. Semua dhamir. Waw jamaah. Alhamdulillah. Cikgu Fatimah Baria Umar. Buku dah dapat lah. Alhamdulillah. Orang Kuantan semua buku yang order saya baik COD ya terus. Alhamdulillah. Moga bermanfaat. Dhamir baris muttasil. Ahsanti. Masya Allah. Hajar Rozi Ahman. Betul. Baik, seterusnya. Ayat yang ke-63. Wa is akhazna misaqakum. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Walaupun is satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Tapi kita abaikan ni. Cuma nak beritahu. Awal ayat is tambah ingatlah. Dan ingatlah ketika. Stop. Akhazna misaqakum. Satu jumlah fi'liyah. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Dalam masa yang sama, maf'ulun bih itu jadi mudhaf. Kum tu mudhaf laih. Murakab idhafi. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada murakab idhafi. Okay.
telah mengambil fi'il madhi oleh kami fa'il misaqa akan perjanjian maf'ulun bih dan dia masih sama dia jadi mudhaf kum dhamir muttasil dhamir baris muttasil. Mana dhamir dia? Kaf. Apa nama kaf tu? Kaf mukhatab. Mim tu apa dia? Mim tu alamatul jam'i lizukur. Alamatu, alamat, tanda jam'i jamak li bagi az-zukur. Zukur lelaki ramai. Zukur lelaki ramai. Akhazna telah mengambil oleh kami akan perjanjian kamu satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Dhamir baris muttasil. Alhamdulillah. Akhazna fi'il madhi. Fi'il 3 huruf. Tolong terangkan pada saya apa yang anda tahu pada fi'il ni. Daripada wazan dia ke, apa yang boleh cerita? Wazan berapa, nombor berapa ke? Siapa? Akhaza. Soalan okey, saya detailkanlah. Satu. Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan lam fi'il? Tolong jawab soalan saya. Saya ada 3-4 soalan ni pada akhazna ni. Mana fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il? Soalan pertama. Soalan kedua, wazan nombor berapa? Soalan kedua, wazan nombor berapa? Dalam soalan ketiga, sihat ke sakit? Soalan pertama, mana fa fi'il, mana ain fi'il dan lam fi'il? Soalan kedua, wazan nombor berapa? Dan soalan ketiga, sihat atau sakit? Ada 3 soalan. Jamak takdim 3 sekali. Nak jimat masa ni. Nak tunggu anda jawab 10 saat. Kalau 3 soalan 30 saat dah setengah minit. Sambil saya menerangkan lagi dah setengah minit, 1 minit dah. Jimat 3 soalan. Apa fa fi'il dia? Ain fi'il dan lam fi'il. Soalan pertama. Wazan nombor berapa? Wazan nombor 3. Masya-Allah Puan Yati. Rinasan. Wazan fi'il sakit. Alif hazal. Bagus, bagus. Jawapan yang bagus kita akan bincangkan. Fi'il sakit je. Puan ni. Okey, tengok. Akhazat fi'il sakit ke? Hamzah termasuk fi'il sakit atau tidak? Wazan 3 huruf. Akhaza. Soalan kita sihat atau sakit? Seorang pun jawab, saya tersakit. Tak ada lagi? Seorang je jawab. Hajah Rin Hasan. Yang jawab fi'il sakit. Yang lain tak jawab lagi. Waliza alif khaza. Sakit juga. Puan apa ni? Puan Liza Syari kata sakit. Ya. Puan Zarina pun sakit juga. Nah, ini sakit. Oh, ramai sakit ni. Masya Allah. Nur Fariza. Mahmus. Sakit tak berapa. Sakit tak berapa. Hamzah tambahan. Alhamdulillah. Bagus juga soalan macam ni. Baru saya nampak sejauh mana yang saya ajar selama ni. Okey. Baik, dengar baik-baik. Akhaza, Hamzah, khozal. Okay. Fa fi'il dia Hamzah, ain fi'il dia kho, lam fi'il dia zal. Itu soalan pertama. Wazan 3 huruf. Apa fi'il 3 huruf. Soalan kedua saya tanya wazan. Wazan nombor berapa? Kata kebanyakan wazan nombor 3. Betul. Wazan nombor 3 fa'ala yaf'ulu. Akhaza fi'il madhi mudhari' dia ya'khuzu. Betul. Soalan yang ketiga saya tanya, sihat atau sakit? Sihat atau sakit? Bila fi'il tersebut ada huruf alif, waw, ya, maka fi'il tersebut fi'il sakit. Sekarang tak ada huruf alif pun. Hamzah ada, alif tak ada. Hamzah tu. Hamzah khozal, bukan alif khozal Kalau waw khozal dia, ya khozal ya.
Alif, ni bukan alif, hamzah. Maknanya kalau tak ada huruf alif, waw, ya, fi'il tu fi'il sihat. Kalau ada huruf alif, waw, ya, fi'il tu fi'il sakit. Lepas tu kita nak kenal hamzah ni, alif ke hamzah? Alif lain, hamzah lain. Hamzah tu duduk atas rumah alif je. Kadang-kadang hamzah ni duduk atas si waw. Kadang-kadang hamzah duduk atas ya. Dia duduk aja atas rumah dia. Dia tumpang dia ke mana. Tapi hamzah tu kita ambil kira. Hamzah khazal. Bila bebas daripada huruf illah, itu huruf sakit, huruf alif atau waw atau ya, maka fi'il tersebut fi'il sakit sihat. Fi'il sihat. Khazal fi'il sihat. Sahih. Sihat ada 3 jenis sihat. Sihat yang paling baik sekali salim. Tengok nota. Sihat yang paling baik fi'il salim. Itu memang sempurna. Tamam. Sempurna sihat dia. Sihat yang kedua, kalau ada hamzah. Mahmus nama dia. Yang bagi mahmus betul lah tu. Mahmus. Kita nak rincikan lagi. Kita perincikan lagi. Mahmus ada 3 jenis mahmus. Mahmus fa, mahmus ain atau mahmus lam. Akhazah ni mahmus fa. Sebab hamzah terletak pada fa fi'il. Kalau hamzah terletak pada ain fi'il, namanya mahmus ain. Kalau hamzah terletak pada lam fi'il, mahmus lam nama dia. Ini mahmus. Kategori fi'il yang kedua sihat. Yang ketiga, siapa masih ingat? Fi'il bentuk mudha'af. Apa makna mudha'af? Yang digandakan. Apa yang berganda? Tolong beritahu saya. Apa makna mudha'af dan apa yang digandakan? Bagus soalan, buat soalan macam ni. Alhamdulillah, bagus tak buat soalan ni. Memang saya mengajar macam ni pun. Tak cari tanyalah pelajar-pelajar yang lama. Soalan yang dah, soalan bocor. Serupa soalan saya. Ada orang dia dah tahu skill saya mengajar. Lepas ni ustaz akan soal apa? Lepas ni ustaz akan soal apa? Dia menjiwai cara saya mengajar, memang dia tahu. Bagus tak buat soalan macam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama beroleh manfaat. Menguji minda, masya-Allah. Akhaza ya'khuzu. Soalan saya. Ain dan baru jawab. Ain dan lam fi'il. Apa makna mudhaf? Apa syarat mudhaf? Ain fi'il dan lam fi'il mesti serupa. Ain fi'il dan lam fi'il mesti serupa. Huruf yang sama, masya-Allah. Hafizah Yahya. Bagus, Puan Hafizah. Ya, berganda pada ain fi'il dan lam fi'il. Betul. Itu penting Nampak ada tasydid je, kita mudha'af tak? Syarat mudha'af, ain fi'il dan lam fi'il mesti serupa. Okey. Ni tak nak keluar ni. Mengajuk ke? Okey. Okey, seterusnya. Alhamdulillah, bagus. Semua bagi komitmen yang baik. Ada 67 orang masih stabil. Yang ada baki yang belum tekan ni, cuba tekan ni soalan ni. Wa rafa'na fawqakum tur. Satu jumlah fi'liah lagi. Ada fi'il, ada fa'il, ada murakkab idhafi, ada maf'ulun bih. Ada murakkab idhafi. Fawqakum. Ada maf'ulun bih. At-tura. Ini antara jumlah yang sempurna ni. Dan telah mengangkat oleh kami atas kamu akan bukit Tur. Tur Sina, Bukit Sina. At-Tura akan bukit. Tur boleh terjemah bukit atau gunung Bukit lah. Gunung Jabal. Bukit lah Tur. Ada orang bukit Tur Tur lah bukit. Bukit-bukit lah. Macam baju jaket, baju kot. Pintu gate, kasut boot. Bukit Tur. Tur akan bukit. Tur Sina, Bukit Sinai. At-Tura akan bukit. Untuk maf'ul bih. Ada fi'il, ada fa'il. Rafa'a. Fa fi'il dia ra. Ain fi'il dia fa. Lam fi'il dia ain. Itu. Nun alif lam tu dhamir dia. Nun dhamir mutakallimuna. Okey. Dan dhamir ni berperanan sebagai fa'il dia. Dhamir baris muttasil dan dia berperanan sebagai fa'il. Fi'il dan fa'il. Dah cukup.
Soalan saya, rafa'na wazan nombor berapa? Siapa tahu? Rafa'na wazan nombor berapa? Wazan nombor 1 ke rafa'a yarfa'u, atau wazan nombor kedua ke rafa'a yarfi'u, atau wazan nombor 3 ke rafa'a yarfu'u? Tak mungkin wazan nombor 4 rafi'ah. Ni rafa'a fa fi'il dah bagi fathah, fi'il madi. Siapa bagi jawapan 4, 5, 6 tu memang confirm lah, belum faham lagi. Saya nak tanya, wazan nombor berapa? Rafa'a. Rafa'a. Fi'il mudhari'. Siapa rajin baca Quran pernah jumpa fi'il mudhari'. Wazan nombor berapa? Tolong. Ganda ada sabdu, ya Umi, Esa Abu Bakar. Antara fi'il mudha'af, ya. Memang ada sabdu. Tapi pastikan ain fi'il dia. Dan dalam fi'il, sabdu dia menggabungkan ain fi'il. Okey, sekarang soalan saya kedua. Wazan nombor berapa? Ada nombor 1, ada nombor 2. Oh, banyak nombor 2. Ada 4 orang nombor 1. 5 orang nombor 1. Nombor 1. Nombor 2. Haji Ramli nombor 2. Nombor 1. Nombor 2. Doktor nombor 2. Nombor 1. Fauziah Suri. Jawab lagi nombor 1. Dah stop. Ada lagi. Anda Hasan nombor 1. Kak Tu nombor 4. Oish. Nombor 4 ada. Nombor 4 ni belum faham ni. Nombor 1. Nombor 4 confirm salah. Dia kebarangkalian nombor 1, 2, 3 saja. Sebab fi'il madi rafa'ah. Tak ada rafi'ah katun. Nombor 4 rafi'ah katun. Katun ambil wazan nombor lain tu. Wazan lama tak main ni. Sekarang wazan baru ni saya punya ni. Sepanjang wazan untuk saya punya ni. Sepanjang sebulan ni saya punya wazan. Susunan saya. Ya. Sebenarnya wazan yang pertama. Rafa'a yarfa'u. 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 Sorry. Alhamdulillah. So, rafa'a yarfa'u. Betul. Wazan nombor yang pertama. Wazan nombor 1. Silap nombor 1. Ya, Alhamdulillah. So, saya terkejut. Haji Ramli macam model silap. Ya, silap. Yakin. Mesti silap tadi tu Haji Ramli. Baik. Wa rafa'na fawqakum tur. Khuzu ni fi'il amar. Nampak hamzah. Fi'il mahmus. Akhaza fi'il madi. Mudhari' ni ya'khuzu. Bila amar khuz. Khuzu. Nampak hamzah dia buang. Biasakan kalau mahmus fa, fi'il amar dia memang hamzah tak ada. Senang kita buat simpulan. Kalau ada mahmus fa, amara ya'muru, amar dia mur. Muru auladakum bis-salah. Akala ya'kulu kulu washrabu. Itu senang. Lain kali kalau kita dapat dia punya format dia, kita macam kita buat template dia. Siapkan saja. Kalau mahmus fa saja fi'il amar dia pasti sama. Salah pandang macam fi'il macam qala yaqulu kul katakanlah oleh kau. Macam dekat sama kan. Tapi kul fi'il mu'tal, fi'il sakit. Bukan fi'il mahmus. Akhadha yakhudhu fi'il sihat. Cuma dia bentuk mahmus saja. Mahmus apa? Mahmus fa. Kalau mahmus fa, amar dia memang tak ada hamzah tu, tak ada. Bukan ukhuz. Khuz terus. Khuzu, ambillah olehmu. Ma. Khuzu, ambillah. Fi'il amar. Oleh kamu, fa'il. Fa'il dia untuk dhamir. Waw jamaah tu fa'il dia. Waw jamaah ni fa'il. Fi'il dan fa'il dah ada. Fi'il dah ada, fa'il pun dah ada. Ma automatik akan jadi maf'ul. Ma akan jadi maf'ul. Ma isim mausul. Apa yang kan? Tambahkan. Jangan risau, tambahkannya. Fi'il fa'il dah ada. Ma jangan tambah oleh lagi, tak ada. Dia mesti akan ya. Fa'il dah ada, automatik ma akan jadi maf'ul. Akan apa yang? Oleh kerana ma isim mausul kena ada silah mausul. Atainakum biquwwatin, ini satu jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul kepada ma. Dia jadi silah mausul kepada ma. Ataina telah mendatangkan oleh kami fi'il dan fa'il. Kum dhamir sebelah fi'il automatik akan jadi maf'ul bih. Akan kamu tambahkan telah mendatangkan oleh kami akan kamu biquwwatin murakkab jari. Nampak jumlah fi'liyah?
Ada fi'il dan fa'il, paling kurang. Ada tambah murakab jari. Murakab idafi. Kadang murakab tausifi. Murakab nakis ni kadang dia jadi pelengkap kepada sesuatu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dia jadi penyeri bagi sesuatu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Telah mendatangkan oleh kami akan kamu dengan kuatin atau dengan sungguh-sungguh. Wazkuru jumlah fi'liyah. Dan ingatlah waw huruf ataf, dia menyambungkan antara fi'il amar dengan fi'il amar. Nampak ni jumlah fi'liyah. Ataina ni fi'il madhi kan. Tapi dia bukan di jumlah ni je, jumlah kecil je. Yang besar dia khuzu ma atainakum biquwatin. Itu jumlah besar. Telah ambillah olehmu akan apa yang telah mendatangkan oleh kami akan kamu dengan sungguh-sungguh. Waw dan waw huruf ataf menyambungkan antara fi'il amar dan fi'il amar. Fi'il amar dan fi'il amar. Khuzu dan wazkuru. Ingatlah olehmu. Ingatlah olehmu. Fi'il amar. Maf'ul bih. Akan apa yang? Isim mausul. Mesti ada silah mausul. Silah mausul dalam bentuk syibhul jumlah. Syibh jumlah ada dua jenis. Sama ada murakab jari ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Murakab idafi. Mudhaf mesti zaraf syarat dia. Mudhaf mesti dia zaraf ataupun jar wa majrur atau nama lain murakab jari yang boleh jadi silah mausul. Apa itu silah mausul? Satu jumlah yang memperincikan, menjelaskan tentang apa itu isim mausul hanya dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Apa itu syibh jumlah? Huruf jar wa majrur ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Dua ni. Zaraf dan mudhaf ilaih. Ada nota yang saya berikan dalam bentuk, saya ada terangkan tadi saya dalam grup. Bagi siapa yang ingat lagi boleh tolong scroll semua, kemudian share kat grup. Boleh share dalam grup, sama ada kat komen di sini ataupun dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp saya ada kongsikan. Boleh. Semalam Puan Rin, Rin Hassan ada memberitahu, ada share pada saya memang nota tentang silah mausul. Saya berikan contoh. Cuma contoh dalam bentuk zaraf ni tak banyak. Saya tak dapat nak cari spontan. Saya curi nantilah. InsyaAllah kalau betulan jumpa, nanti saya akan kongsikan. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. La'alla ni ada dua makna. Boleh makna asal dia mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni harapan. Harapan. Tapi Allah tak mengharap kepada kita. Hamba, ia mengharap pada Allah. Tapi ayat ni kita nampak daripada hamba kepada Allah ke Allah kepada hamba? Ayat ni daripada Allah kepada hamba. Maka tak sesuai kita terjemahkan mudah-mudahan. Kita lebih indah lagi kalau kita terjemahkan supaya. Lebih beradab lagi. Supaya kamu tattaquna, kamu bertakwa. Ini jumlah fi'li, jumlah ismiyah. Kamu tu. Kamu. Jumlah ismiyah. Kamu, ini asal mubtada. Dimasuki oleh inna. Maka mubtada berubah jadi isim. Memasuki oleh la'alla. Dia berubah jadi isim la'alla. La'alla ni satu kumpulan dengan inna. La'alla ni satu kumpulan dengan inna. Dia kita namakan huruf nasikh. Huruf nasikh. Supaya kamu bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullah lakum. Ada dua ayat lagi ni. Ada dua ayat lagi ni untuk kita selesaikan Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt. Satu jumlah fi'liyah ni. Tapi kenapa Ustaz potong dua? Ni rahsia dia. Kenapa saya potong dua? Sebenarnya jumlah besar ada satu. Walaqad dan demi sesungguhnya. Atau laqad sesungguhnya boleh juga. Dan demi sesungguhnya alimtum jumlah fi'liyah. Qad dia pengukuh. Kata pengukuh bagi jumlah fi'liyah. Kalau inna sesungguhnya juga. Tapi dia untuk jumlah ismiyah. Alimtum telah mengetahui fi'il madhi. Oleh kamu fa'il alladzina. Fi'il dan fa'il dah ada. Maka alladzina akan jadi maf'ulun bih. Automatik maf'ulun bih. Akan orang-orang yang. Satu jumlah fi'liyah. Telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang. Soalan saya. Alimtum.
3 wazan. Wazan nombor berapa? Sihat atau sakit? Soalan pertama, wazan yang keberapa? Soalan yang kedua, sihat atau sakit? Tolong jawab. 2 soalan. Alimtum. Soalan pertama sepatutnya saya nak tanya, mana fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il? Tak payahlah, tu insya-Allah boleh dapat. Fa fi'il dia ain fi'il dia lam fi'il dia mim. Soalan saya, wazan yang keberapa? Soalan ayat nombor 4. Ustaz, ayat nombor 4 ke? Apa yang saya salah ke? Oh, loncat. Sorry. Okey, terima kasih. Baik, kembali. Sorry. Itulah. Terima kasih semua. Terima kasih. Tinggal tu. Tadi semak tengok ada 2 ayat, dah loncat terus. Summa tawallaitum min ba'di zalik. Kemudian tawallaitum telah berpaling oleh kamu min ba'di zalik, daripada sesudah itu. Satu jumlah. Fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Ini fi'il ni 5 huruf. Soalan dia, ini tak perlu soal. Semua boleh tahu ini fi'il madhi. Maklum. Telah berpaling oleh kamu. Nampak tak macam fi'il mudhari'? Tak. Ada tum tu kamu tu. Tawallaitum telah berpaling oleh kamu. Tawallaita telah berpaling oleh engkau. Tawallaitu telah berpaling oleh aku. Tawallaina telah berpaling oleh kami. Terima kasih kepada yang ingat. Ada yang jawab. Puan Nur Hafizah pun jawab juga. Nur Fariza Samsudin jawab. Wazan keempat. InsyaAllah. Sebentar lagi. Kita mengundur balik. Ayat 64. Kemudian tawallaitum telah berpaling oleh kamu. Mana fa fi'il dia? Siapa tahu fa fi'il dia? Mana ain fi'il dan lam fi'il? Walaupun ini 5 huruf. Tolong jawab. Tawallaitum. Kalau boleh jawab. Ta, waw, lam, ya. Ini ada 5 huruf. Daripada 5 huruf ni, tum tu dhamir. Ta tu tamu tahrik dhamir. Mim tu alamatul jam'i. Ta, waw, lam, ya. Ada 5 huruf ni. Daripada 5 ni, 3 daripadanya adalah huruf asli. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. 2 daripadanya adalah tambahan. Siapa yang boleh menjawab? Mana fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il dia? Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan lam fi'il? Fa fi'il dia waw lam ya. Masya-Allah, betul. Waw lam ya. Wali. Walla. Kalau 3 huruf, kalau 4 huruf, walla makna dia telah menjadikan ketua oleh ia. Nampak? Walla. Walla telah menjadikan ketua oleh ia. Wow, lam ya. Betul. Alhamdulillah. Habis ta tu tambahan. Lam tu ada 2. Satu lam tambahan, satu lam asli. Jadinya 5. Wazan 5 huruf. Tafa'ala ya tafa'alu. InsyaAllah. Wow, lam ya. Alhamdulillah. Bagus semua. Wow, lam. Waliza Syari. InsyaAllah kita akan belajar. Rasanya wow, lam ya. Lam tu ada 2. Satu lam yang tambahan. Jangan nampak lam tasydid ni bentuk mudha'af. Sihat ke sakit ni? Saya nak tanya. Sihat ke sakit ni? Sihat ke sakit? Wow, lam ya. Fi'il ni fi'il sakit. Ada waw, ada lam, ada ya. 2 sakit. 2 huruf ilat dia. Bila huruf ilat dia ada 2, dan dia pertama pada fa fi'il, yang kedua pada lam fi'il. Ni kategori fi'il multawi nama dia, ataupun lafif mafruq nama dia. Fi'il sakit. Alhamdulillah, bagus. Fi'il sakit. InsyaAllah kita akan belajar nanti tentang lebih detail. Saya laju teruskan. Min ba'di zalik. Daripada sesudah itu. Min ba'di murakab jari. Min huruf jar. Ba'di majrur. Dan ba'di ni zaraf. Sesudah. Ba'di sesudah. Biasa zaraf saya kata dia akan jadi mudhaf. Mana zalika mudhafun ilaihi. Zalika mudhaf ilaihi. Ba'di zalik. Sesudah itu.
Ada fi'il, ada fa'il, ada murakab jari, ada murakab idafi. Satu jumlah fi'liyah. Nampak? Fa, maka. Lau, jikalau. La, tidak. Laulah, jikalau tidak. Ini dengar balik. Dengar dengan teliti. Laulah ni kita ada jumpa dua makna. Laulah ni ada dua makna. Dalam Quran kita akan jumpa dua terjemahan. Kadang-kadang kita terjemah lau, jikalau, la, tidak. Tapi ada ketika lau kita terjemahkan laulah maknanya mengapa tidak. Siapa tahu? Macam mana nak bezakan ni? Laulah, jikalau tidak. Laulah, mengapa tidak? Jauh pergi mana tu? Lau, jikalau. Senang. La, tidak. Jikalau tidak. Siapa boleh tolong? Siapa dapat? Siapa ada info tentang ni? Nak bezakan lau, jikalau tidak dengan mengapa tidak? Kalau ada info tolong share. Mungkinlah ada dengan tempat lain. Memang saya belum terangkan lagi. Tengok kod kalau ada. Kalau tak ada, beritahu tak ada. Kalau dah ada, kalau nak tu saya beritahu. Laulah ni ada dua makna. Okey? Saya nak tengok. Laulah ni. Kira ada info ke tak ada? Kalau dah ada, tolong share. Ada nescaya. Betul, ada nescaya. Betul-betul. Lam, lau atau laulah memang tengah-tengah ada lam. Lam tu makna nescaya. Tapi laulah ni makna ada dua makna. Satu jikalau tidak. Satu lagi mengapa tidak. Macam mana cara nak tukar tu? Masa apakah tanda menyebabkan dia berubah tu? Macam mana? Apa pedoman dia? Apa panduan dia? Nak terjemah jikalau tidak ke mengapa tidak ni? Tak ada. Pun tak ada seorang. Tak tahulah Ustaz. Tak tahu. Okey. Tak tahu. Oh, tak tahu ya ada orang. Tak tahu. Tak ada. Oh, tak tahu orang utara. Ni tak ada orang Kuantan. Tak tahu. Tak ada. Okey, baik. Laulah, tengok. Selepas dia, jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Itu penting jumlah ni. Fadlu. Isim ke fi'il? Isim ni. Apa tanda dia? Alif lam pun tak ada. Tanwin pun tak ada. Adakah dia mudhaf? Tengok, ada mudhaf lagi tak? Allahi nampak pada bawah? Ya, mudhaf lagi. Fadlullah, kurniaan Allah. Fadlu, fadilat, kurniaan, kelebihan. Kelebihan Allah, kurniaan Allah. Kalau duduk laulah ni sebelah isim, kita terjemahkan jikalau tidak. Mana asalnya? Kalau sebelah isim. Kalau sebelah isim. Kat tu sebelah duduk lam. Lam tu memang, laulah memang ada lam nescaya. Memang lam ni mana nescaya. Okey. Yang jawapan Kak Tun, Puan Sofia tadi, ni lam ni mana nescaya. Biasa kalau ada laulah, di tengah-tengah lam nescaya. Tapi kadang-kadang laulah bukan jikalau tidak terjemahan dia. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Macam mana nak tahu? Lam tengah-tengah lam nescaya juga. Tak berubah apa. Tapi laulah ni makna dia berubah. Jikalau tidak satu lagi makna, mengapa tidak? Macam mana kita nak tahu ni? Jikalau tidak, bila duduk dia di sebelah jumlah ismiyah. Sebelah dia isim. Tapi mengapa tidak kalau duduk dia sebelah fi'il? Berarti sebelah jumlah fi'liyah. Laula unzila alaina ma'idatan minas sama'. Mengapa tidak telah diturunkan atas kami hidangan daripada langit? Laula. Mengapa tidak? Kalau sebelah fi'il. Kalau sebelah fi'il. Kalau sebelah isim, tak kira dia duduk mudhaf ke, dari murakab tausifi ke, atau murakab idafi ke. Sebelah dia huruf isim, jumlah ismiyah. Laulah, makna asal dia. Jikalau tidak. Lau, jikalau, la, tidak. Tapi kalau sebelah jumlah fi'liyah, laulah, mengapa tidak? Okey? Laula nuzzila. Laula. Mengapa tidak? Tengok. Kalau anda tak kenal isim, tak kenal fi'il, kan masalah. Kan masalah. Maaf, minta diri dulu. Kain ada kerja. Tak apa. Okey. Okey, sebelah ni segi isim Tapi saya ada tambah semalam, saya tegurkan masa terjemahan pada Zaki terjemah, saya tambahkan, jikalaulah tidak kerana. Kerana tu adalah saya dapat
info daripada pelajar saya yang belajar. Ya, saya ni sedang berkongsi-kongsi juga. Ada pelajar saya, Ustaz, kami belajar dulu masa di KL. Datin Fadilah. Kami tambah kerana Ustaz kami yang bagus juga ayat tu, cantik kan. Saya guna pakai tambah kerana. Semoga Allah ganjari pada ustaz yang menjadikan tambah kerana. Memang pada kita tambah kerana nanti orang keliru jadi maf'ul min ajli. Tapi untuk pada terjemahan laula saya, laula diikuti dengan isim terjemahkan. Maka jikalau tidak kerana kurniaan Allah atas kamu wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Nescaya, lam nescaya. Jikalau tidak kerana kurniaan Allah atas kamu, fadlullah murakab idhafi. Kalau tidak kerana kurniaan Allah, murakab idhafi. Alaikum murakab jari. Atas kamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya, ataf. Nampak? Murakab idhafi dengan murakab idhafi. Wa huruf ataf, dia menyambungkan antara idhafi dengan idhafi. Mudhaf dengan mudhaf ilaih. Jari ni tukar lain. Murakab jari tukar warna. Pak. Jikalau tidak kerana kurniaan Allah atas kamu dan rahmatnya, dua hal. Kalau tak kerana kurniaan Allah dan tak kerana rahmat Allah, tak ada belas kasihan Allah. Rahmat belas kasihan, kasih sayangnya kembali pada Allah. La nescaya. Kadang dalam bagi Ustaz, kadang dalam sesungguhnya, benar-benar. Macam mana? Lam nescaya. Lam, tadi nescaya kalau fi'il mudhari' baris akhir, itu tambahan pada fi'il mudhari'. Ini lam tu sini, makna dia nescaya. Bila ada huruf lau di awal lafaz. Bila ada lau atau laula. Kadang-kadang lau, kadang-kadang laula. Biasa tengah-tengah ada lam. Lam tu kita terjemahkan nescaya. Sebelum ni kita jumpa ayat yang ke-20. Walau sya'allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Jikalau telah berkehendak oleh Allah, la nescaya la zahaba telah menghilangkan oleh ia. Jangan lam bagi isim. Kuntum ni fi'il madhi. Lam ni lam nescaya. Lam nescaya dia punya package dia punya pairing dia lau ataupun laula. Lam nescaya. Kalau lam benar-benar pairing dia inna. Ada inna. Innaha la kabiratun. Sesungguhnya dia benar-benar amat berat. Itu kalau inna pairing dia. Itu lam benar-benar. Ni lam nescaya bila ada lau ataupun laula di awal jumlah, maka lam sini kita artikan nescaya kuntum telah adalah kamu fi'il madhi minal khasirin daripada orang-orang yang rugi. Khasirin orang-orang yang rugi, jamak muzakkar salim. Murakab jari. Murakab jari. Murakab jari saya tak kuning. La nescaya kuntum fi'il madhi. Telah adalah kamu. Kuntum minal khasirin satu jumlah ismiyah. Laula ada dua jumlah. Satu jumlah ismiyah, satu lagi jumlah ismiyah juga. Dua-dua jumlah ismiyah. Cuma yang kedua ni diawali dengan fi'il madhi naqis. Tinggalkan dulu. Nescaya telah adalah kamu daripada orang-orang yang rugi. Dan ayat terakhir. Ayat yang ke-65. Walaqad alim. Dah tinggal 1 minit. Nescaya. Laula, ada tengah-tengah nescaya. Ya. Akhir sekali saya habiskan. Walaqad alimtum. Dan demi sesungguhnya telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Itu trust. Dia punya elemen utama dalam jumlah fi'liyah. Ada fi'il, fa'il. Kalau ada maf'ul bih. Tambahan ada murakab jari, tambahan murakab idhafi, tambahan murakab tausifi. Kadang fa'il menjadi mudhaf, ada mudhaf lagi pada fa'il dia. Kadang maf'ul bih jadi mudhaf, ada maf'ul bih pada mudhaf lagi. Kadang fa'il menjadi mausuf, ada sifat dia. Kadang maf'ul bih jadi mausuf, dia ada jadi sifat dia pada maf'ul bih. Itu package dalam satu jumlah fi'liyah. InsyaAllah kita akan bincang lagi terus. Kemudian telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang isim mausul tak sempurna tanpa silah mausul. Tadau minkum fi sabt, ini jumlah fi'liyah ni. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul kepada allazina. Tadau telah melampaui batas fi'il madhi.
oleh mereka. Fa'il, waw jamaah. Minkum murakab jari. Minkum murakab jari. Fi sabti murakab jari lagi. Fi sabti murakab jari lagi. Dua murakab jari. Ada fa'il, fa'il. Minkum daripada kamu, fi sabti. Dua murakab jari dalam jumlah fi'liyah. Selesai. Dan seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul kepada alladzina. Inilah jumlah yang besar sebenarnya. Silah mausul dia lebih panjang daripada ni. Tapi dia sebenarnya jumlah kecil dia. Dia jumlah pada alladzina. Ni jumlah sebenarnya. Seluruh jumlah ni jumlah fi'liyah. Dan demi sesungguhnya telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang ni satu dia kepala dia. Dia punya ni anak pada alladzina. Dia punya ayat bawah dia, duduk bawah ni, dia duduk bawah tadaw minkum fi sabtin, duduk bawah alladzina saja. Demi sesungguhnya telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang macam mana? Yang telah melampaui batas oleh, telah melampaui mereka daripada kamu fi sabti pada hari Sabtu. Cerita hari Sabtu boleh semak dalam tafsir. Kisah Bani Israel mereka tangkap ikan pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu adalah hari kelepasan. Tak boleh tangkap ikan. Tapi mereka guna kaedah muslihat. Baik. Boleh tafsir. Saya lebih fokus pada tata bahasa. Tanya ustaz tafsir. Ramai ustaz tafsir ramai kat Malaysia ni. Lepas ni mungkin ada kuliah-kuliah yang online ni. Banyak ni. Boleh rujuk pada mereka insya-Allah. Faqulna lahum, maka telah berkata fi'il madhi oleh kami, fa'il lahum bagi mereka murakab jari. Nampak? Fi'il fa'il minima. Ada kan murakab jari, ada murakab idhafi, ada murakab tausifi. Ni tiga jumlah ni popular. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Kunu. Kena tak boleh kata jadilah olehmu akan kera-kera yang hina. Sebab ini bukan fi'il, jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah. Asal mubtada khabar. Mubtada khabar. Asalnya antum kiradatun khasiuna. Kamu adalah kera-kera yang hina. Asalnya. Kamu adalah kera-kera yang hina. Asal jumlah ismiyah. Okey. Asalnya antum qaf kiradat. Asalnya kamu adalah kera-kera. Baik. Khasiin, hamzah dah hilang. Hamzah hilang. Khasiin. Khasi, hamzah. Khasi. Khasi'una asalnya. Kamu adalah kera-kera yang hina. Asalnya. Tapi masuk kana, maka kamu tu dia masuk dalam domir, kamu tu dia masuk dalam kana ni. Dia plus kana, sorry. Kana dengan antum dia campur jadi kanu. Asalnya antum kiradatun. Kanu misal, okey, antum tu dah masuk dalam kanu, maka ini bab ni insya-Allah kita akan bincang kemudian tentang jumlah ismiyah. Isim kan mubtada ni dia masuk dalam kanu, dia dinamakan isim kana ni, waw jamaah. Kiradatun berubah jadi kiradatan gara-gara pengaruh kana ni. Dia mempengaruhi kiradatun kiradatun berubah jadi kiradatan. Makna sama, kera-kera. Khasi ini sifat pada kiradatun. Sifat pada
qiradatan khasiin, sifat bagi qiradatan. Sama-sama nakirah, tak ada alif lam, tanda nasab fathah, ni tanda nasab dengan ya. InsyaAllah nanti kita bincang kepada waktu yang lain nanti, selepas raya insyaAllah. Cuma nak beritahu ini jumlah ismiah. Jadilah kamu, jangan tambah oleh. Jadilah kamu qiradatan kera-kera. Jangan tambahkan. Kalau tambahkan dia akan jadi maf'ul bih nanti. Dia khabar kana. Jadilah kamu kera-kera khasiin yang hina. Bukan orang-orang yang hina. Ini sifat. Sifat murakab tausifi. Ini. Qiradatan khasiin. Murakab tausifi. Sifat mausuf. Bagi qiradatan. Dia jadi khabar kana dan masih sama jadi sifat. Mausuf kepada sifat khasiina. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Harap anda faham. Agak laju sikit saya ni dah hujung. Macam ni lah. Alhamdulillah. Ada 2 pertemuan lagi. Kita akan bincangkan tentang baki lagi setengah. Baki muka surat ada setengah muka lagi akan kita bincang besok. Dan akhir Ramadan nanti 30 Ramadan insyaAllah kita masuk pada muka surat yang 12. InsyaAllah. Kita dapat setengah muka je nanti. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian yang anda berikan selama hampir 1 jam setengah. Lebih 1 jam setengah. Masya Allah. Masih anda duduk 60 orang masih ikut. Satu konsentrasi yang sangat menarik bagi saya. Kalau tak tertarik, anda tak boleh duduk lama. Nak fokus dengan handphone kecil sikit kan, memang tak boleh nak ni. Kalau dengan ceramah pun 1 jam dah sakit pinggang, apatah lagi duduk kan, menghadap handphone. Mudah-mudahan ini semua kerana nikmat Quran, kerana berkat Quran. Mudah-mudahan Allah SWT tambahkan lagi, gandakan lagi lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi hari esok dan pada waktu yang sama dengan topik yang baru, perbincangan yang baru, ayat yang baru, vocab yang baru. Jangan lupa berlatih terjemah. Sambil tu boleh semak, boleh bincang-bincangkan dalam grup. Tak apa, insyaAllah kita boleh dapat faham. Lebih awal dapat faham, bila saya terang kali kedua, lebih baik lagi. Lebih dapat melekat lagi. Oh patutlah semalam patut nak faham susah. Dalam masa ni dapat faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Semoga berjumpa lagi. Maaf atas kekurangan. Maaf atas keterlanjuran. Terima kasih atas perhatian. Semoga berjumpa lagi. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.